Dan waktu ini untuk destinasi Ummah, kita akan bersama dalam Bicara Muamalat edisi hari ini. InsyaAllah akan bersama dengan yang berbahagia Dr. Zaharuddin kita, bercakap berkenaan dengan kaedah membersihkan harta. Kaedah membersihkan harta yang bagaimana, kita akan tanya selepas ini. Untuk itu saya mengalu-alukan kehadiran tetamu. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Dr? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bercakap tentang membersihkan harta, ya. Dan bagi pendengar-pendengar setia IKIM FM juga yang waktu ini dengarkan kami menerusi talian, boleh juga turunkan komentar anda menerusi Facebook, dan juga insyaAllah akan dibuka talian di 0362051500 untuk berkongsi dengan anda soalan-soalan yang insyaAllah akan dijawab oleh doktor. Dan tidak ketinggalan juga SMS kami buka untuk anda tanyakan soalan dengan menaikkan IKIM, jarakkan pertanyaan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini sebagai mukadimah pertemuan kita, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Masih Puan Nur Hayati Paradi hari ini nampak lebih sihat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya, Tuan Nick Muhammad Yusuf Ismail dan juga saudara Admi Zakri yang bersama-sama di studio ini, dan juga kepada seluruh para pendengar radio IKIM FM yang sedang mendengar di mana-mana jua anda berada. Semoga kita sama-sama berada dalam suatu majlis ilmu melalui medium radio ini. Jadi topik yang kita nak bincangkan, kaedah pembersihan harta yang tidak bersih, ya, ataupun dalam kata lainnya haram lah, nak cerita mudahnya, ataupun harta yang syubhah. Kerana saya kira dalam siri-siri yang telah lalu agak banyak juga kita menyebut tentang perkara yang boleh menjadikan harta itu cara pendapatannya tidak bersih dan tidak diredai oleh Allah. Maka agak banyak juga selepas itu kita mendapat pertanyaan, bagaimana cara nak bersihkan? Adakah nak buang ke laut? Adakah nak bagi dekat saya? Nak bagi kat Puan Nur Hayati? Ataupun macam mana cara nak melupuskan? Adakah perlu dilupuskan dengan membakarnya? Ataupun apa saja? Jadi pada hari ini kita akan cuba bincangkan berdasarkan kepada nas-nas yang ada di depan kita, dan juga berdasarkan kepada tafsiran-tafsiran para ulama salafus salih dan juga para ulama kontemporari. Baik, yang pertama sekali perlu kita ingatkan bahawa takrif harta haram ataupun harta yang tidak bersih ini telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan batil. Maka harta makan dengan batil itulah dia yang merujuk kepada harta yang haram. Ya, demikian juga Allah SWT menyebutkan innallaha wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka seluruh harta yang terlibat dengan cara riba maka haramlah. Baik, kemudian juga Nabi SAW juga pernah menyebutkan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang terbina daripada yang kotor, harta yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Ataupun dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang sahih, di mana Nabi menyebutkan kepada Khalifah Abu Bakar pada ketika itu, Khalifah Abu Bakar bertaruh bahawa Rom akan menang, ya, dalam peperangan dengan Parsi. Maka apabila menangnya Rom, maka Abu Bakar telah berjaya memperolehi sebahagian harta pertaruhan. Maka Nabi bila rujukkan kepada baginda Nabi, maka Nabi pun mengatakan innaha suht, itu adalah kotor, fatasaddaq biha, hendaklah kamu menyedekahkannya. Jadi Nabi mengklasifikasikan harta pendapatan itu sebagai suhtun. Suhtun adalah kotor, ya, kotor, juga merujuk kepada haram. Demikian juga pernah disebutkan oleh seorang sahabat apabila ditawarkan rashwah oleh Yahudi, maka dia pun dengan segera menolak. Menolak, dia kata innaha suht, ini adalah kotor, harta kotor. Kemudian orang Yahudi pun dengan kagum, yang telah kita sebutkan dalam rancangan yang lalu, orang Yahudi pun menjadi kagum dengan kehebatan prinsipal yang dipegang oleh sahabat ini, lalu berkata wa bihadza qamatis samai wal ard, dengan sebab sifat dan prinsipal inilah langit dan bumi masih tegak.
Jadi apabila masuk saja rasuah, langit dan bumi akan bengkak-bengkok. Jadi itu yang kita nak pergi faham. Suhtun, perkataan suhtun itu yang kita refer dalam perbincangan kita sebagai haram ataupun harta kotor. Adapun harta syubhah adalah harta-harta yang grey, yang berada di tidak hitam, dia tidak putih, dia grey, kelabu. Bukan kelabu asap, ya. Maka oleh kerana apa dia grey? Kerana dia tidak sure berada di antara yang halal, dia halal betul-betul ataupun haram. Ini yang disebutkan oleh Nabi, innal halal bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, iaitulah Nabi kata yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang dinamakan syubhat, yang ramai orang tak sedar. Maka Nabi kata, famanittaqa syubhat faqad istabra'a an irdihi wa dinihi. Sesiapa yang berjaya mengelakkan diri daripada jatuh dalam syubhat, maka mereka telah pun menyelamatkan agama dan maruahnya. Ya, maka Nabi pun menyebut siapa yang bermain-main dengan syubhat, maka dia akan waqa'a fil haram. Dia mungkin akan jatuh dalam perkara yang haram. Jadi itu yang kita nak sebutkan, perkataan haram dan syubhat yang kita nak rujuk. Baik, jadi kemudian yang kedua kita nak tahu pula yang haram tadi ni, lepas kita tahu perkataan tu haram, maka daripada mana sumbernya? Sumber-sumbernya yang telah pun datang daripada nas Al-Quran yang sahih. Yang pertama riba, yang telah pun kita sebutkan firman Allah dalam suratul Baqarah tadi. Yang kedua curi. Yang curi ni saya kira kita pun semua tahu dia termasuk dalam klasifikasi hudud, iaitulah kesalahan jenayah yang juga termasuk dalam batil ataupun dalam Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, iaitulah pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kenapa dia mulakan pencuri lelaki tu? Lelaki lagi banyak mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Lalu itulah dia menunjukkan kesalahan. Allah tak sebut as-sariqu itu haram, pencurian itu haram, tapi Allah SWT kata hukuman dia adalah potong tangan. Jadi itu adalah penunjukan kepada haram. Itu adalah kaedah dalam usul fiqh, ya. Kemudian yang keseluruhnya rasuah, Nabi pernah sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan mengambil rasuah dalam neraka. Maka ini menunjukkan bahawa pendapatan rasuah sama ada under table, over the table ataupun over your head, semua sekali, lepas tu daripada cek ke, daripada over internet ke, tak kira lah, semua sekali ia adalah haram. Jadi itu adalah harta rasuah. Kemudian ada juga yang keseluruhnya yang kita sebutkan, sumber dia adalah yang keseluruhnya ghulul, yang telah pun kita sebutkan selalu dalam riwayat Abu Daud. Begitu, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul ataupun ghalul, iaitulah sesiapa yang telah kami gajikan lalu diambil pendapatan yang lain daripada itu, maka dia telah pun makan harta yang khianat ataupun curi secara jenis pecah amanah. Jadi ini semua. Kemudian juga termasuk iaitulah jualan-jualan barang yang curi. Ini masuk dalam curi jugalah. Kemudian yang seterusnya monopoli, ihtikar. Nabi pernah sebut la yahtakiru illa khati'un. Tidak ada sesiapa yang memonopolikan sesuatu barang kecuali dia berdosa. Monopoli itu bukan mainan monopoli beli rumah semua tu. Monopoli ni iaitulah bukan monopoli kita kontrol pasaran begitu. Begini, monopoli yang ihtikar ni maksud dia hoarding dalam bahasa Inggeris. Hoarding. Hoarding ni iaitulah kita sebagai peniaga, kita simpan barang asasi sampailah semua orang demand begitu naik tinggi, sebab dah demand dah banyak, kita naikkan harga tinggi, sengaja kita simpan supaya harga itu dinaikkan dan kita nak ambil untung lebih. Itu juga adalah mencetuskan wang yang diperolehi dengan cara itu sebagai wang yang tidak bersih. Yang keseluruhnya kita dah bincangkan juga ghabnun fahish. Ghabnun fahish jenis murstasil. Ini kita dah bincangkan juga. Tapi kita tak boleh nak ulang semua ni. Kita nak sebut benda lain ni. Baik, jadi itu semua adalah sumber-sumber harta yang syubhat dan harta-harta yang haram. Baik. Kemudian macam mana nak bersihkan? Nak bersihkan kita rujuk pada Allah SWT. Yang mana yang pertama Allah SWT sebut dalam surah An-Nisa ayat 146. Bila mana Allah sebut perangai orang sifat orang munafik, Allah pun kata lepas tu illal ladzina tabu, kecuali kalau kamu nak bertaubat, kecuali orang-orang itu tak jadi munafik, kecuali dia bertaubat, wa aslahu. Taubat tak cukup, dia ada benda lain. Wa aslahu, dan membuat pemulihan. Maka taubat maknanya solat taubat ke, pada waktu malam hari ketika mana Allah SWT menyebutkan waktu yang paling mustajab 1/3 malam, menangisi dosa-dosa. Maka tak cukup sekadar tu, kena buat wa aslahu, pemulihan.
Pemulihan yang kita nak bincang ni, apa nak buat dengan duit-duit ni. Kemudian wa'tasamu billah, ada kerja lain. Lepas tu kena wa'tasamu billah, hendaklah kamu pegang dengan Allah. Maknanya bila kamu nak sedekahkan tu pun kamu kena pegang Allah. Lepas tu kamu kena pegang dengan arahan-arahan Allah SWT. Ada lagi, wa akhlasu dinahum. Susah kan nak taubat ni? Memang susah, ya. Dah salah besar ni. Wa akhlasu, hendaklah kamu ikhlaskan diri kamu dalam beragama. Maka taubat tu kena ikhlas, bukan kena tunjuk kat orang. Aku ni ada buat salah, aku taubat ni, buat mock check lagi. Yang ni duit taubat. Tak boleh. Dia kena ikhlas kerana Allah SWT, bukan kerana isteri, bukan kerana pak mentua, bukan kerana mak mentua, bukan kerana orang suruh, tapi kerana kita sendiri sedar. Ya. Maka kalau siapa berjaya buat begitu, Allah kata faulaika ma'al mu'minin, merekalah bersama orang yang beriman. Kemudian apa Allah jawab lagi? Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima, dan Allah pasti akan beri kepada orang mukmin ganjaran yang sangat besar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita rujuk dalam ayat yang refer terus kepada apa yang kesalahan riba, contohnya Allah kata fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu bertaubat, maka kamu akan dapat balik pokok modal kamu, dan kamu tidak akan menzalimi dan dizalimi. Kemudian Allah juga pernah sebut ayat yang lain bila mana merefer kepada orang taubat, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya sesiapa yang telah datang kepada mereka mau'izatun, peringatan. Macam saya lah ni, saya beri peringatan ni, orang dengar ni, dia dengar je dia dah datang peringatan, ya. Kemudian min rabbih, peringatan daripada Tuhannya. Daripada Tuhannya saya sampaikan firman Allah tadi, dan sebelum ini fantaha, lalu dia pun berhenti. Fantaha, dia pun berhenti buat kesalahan itu, kesalahan riba tadi. Falahu ma salafa, maka Allah kata baginya apa-apa yang dia telah makan. Oh, nasib baik. Jadi kalau dulu 20 tahun lepas makan riba, dah makan masuk perut, dah keluar balik pun, jadi itu semuanya kira selamat lah. Bukan selamat, Allah kata falahu ma salaf. Yang dah lepas tu tak apa, sebab kamu taubat dah. Wa amruhu ilallah. Oh, bukan tak apa begitu saja. Wa amruhu ilallah, urusannya dikembalikan kepada Allah. Wa amruhu, urusannya, Allah kata. Nya tu kembali kepada siapa? Ada dua pandangan para ulama. Yang pertama, tu dikembalikan kepada murabbi, orang yang makan riba. Maknanya urusan orang yang makan riba ini akan terserah pada Allah. Allah nak ampunkan ataupun Allah nak azab dia dengan sekadar-kadarnya. Ataupun pandangan yang kedua mengatakan, iaitulah tu kembali kepada duit riba. Wa amruhu, urusannya duit riba itu akan Allah SWT uruskan dalam kehidupan orang tersebut. Maka itulah dia beberapa perkara tentang riba ataupun harta-harta yang haram. Baik, sekarang kita pergi kepada cara nak bersihkan harta-harta ini. Cara nak bersihkan, pertama, harta riba. Yang pertama, apa sahaja pelaburan yang kita dapat secara riba, maka hendaklah kita, ataupun apa saja transaksi yang kita terlibat dengan cara riba, yang kita dapat duit lebihan riba itu, bukan yang kita kena bayar, yang kita dapat, maka yang kita dapat hendaklah, iaitulah sebagaimana yang Allah SWT sebutkan tadi, iaitulah sedekahkan. Dia perlu disedekahkan. Maknanya duit riba yang kita dapat bukan kita beri balik kepada institusi perbankan konvensional. Tak, kita ambil duit itu, kita sedekahkan. Sedekahkan kepada siapa? Maka di sini ya dibincangkan panjang, kejap lagi kita akan bincangkan. Kena sedekahkan, maknanya sedekahkan, kena taubat, kena amal soleh, kena ikhlas. Itu cara nak bersihkan harta tu. Ya, dia bukan maknanya boleh sedekah tu relax, goyang kaki dok. Dia kena sedekah, taubat, amal soleh, ikhlas. Baik. Yang kedua pula, kalau harta curi macam mana? Harta curi disebutkan dalam hadis Nabi, alal yaddi ma ukhidat hatta tu'diyahu. Kewajipan atas tangan yang mencuri apa-apa yang dia ambil sehinggalah dia memulangkannya. Hadis riwayat Tirmizi yang hasan sahih. Maknanya yang curi kena pulang balik. Lebih malulah dia, saya curi duit awak ni, apa saya pulang balik. Kalau gitu buat duit layang. Dia bukan surat layang, duit layang. Masuk dalam sampul bagi. Masuk dalam sampul bagi kat dia, ataupun post kat rumah dia, ataupun hantar cek sampai kat rumah dia. Kalau curi kat sekolah, hantar kat sekolah. Curi kat hospital, hantar kat hospital. Curi kat kedai, hantar duit kat kedai. Habis kalau curi barang zaman-zaman dulu, kalau ingat, kalau tak ingat, falahu ma salaf. Ya, mungkin Allah akan mengampunkan kamu. Kalau tak ingat, kalau ingat, hantar cek. Duit layang. Ni yang saya curi dulu. Terima kasih, ampunkan saya. Sekian. Ya. Yang bertaubat kat bawah. Okey, boleh buat begitu saja. Baik, itu cara dia. Kemudian
ini juga disebutkan oleh Nabi, kena pulangkan balik ni, sebagaimana Nabi kata, man kana lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm. Maka Nabi sebut pada dalam riwayat Al-Bukhari, siapa-siapa yang ada buat zalim kat saudara dia dari sudut maruah dia dan sesuatu benda yang dia ambil, hendaklah diminta halal. Kalau tak mau taubat, tak mau pulang balik, minta halal, hantar surat. Kira ni surat minta halal, tak boleh surat layang. Kita surat beritahu nama saya sekian-sekian, nombor IC sekian-sekian, nombor telefon. Kalau tak halal kan call balik SMS tulis. Jadi kalau halal selamat. Kalau tak halal pulang balik. Begitu. Qabla an la yakuna, Nabi pun kata falyatahallal minhu al-yawm min qabli an la yakuna dinarun wala dirham. Hendaklah kamu segera minta ampun jangan sampai satu masa kamu tak ada dinar dan dirham. Maksudnya sampai satu masa kamu tak ada duit dah nak pulangkan. Kamu tengah ada duit ni, pulangkan balik apa yang kamu ambil daripada mereka. Baik, kemudian itu curi. Kemudian ketiga, rasuah. Rasuah nak macam mana? Rasuah yang kita terima. Rasuah yang kita terima, jangan pulang pada orang berasuah tu. Kena sedekahkan, kena taubat, amal soleh, ikhlas. Kemudian yang seterusnya, ghulul. Ghulul macam mana? Ghulul, duit yang kita ambil daripada orang yang bagi hadiah kita. Jawapan dia, pulangkan semula. Lepas tu, kalau tak mampu nak jumpa, sedekahkan, taubat, amal soleh, ikhlas. Ya. Baik, kemudian yang keseluruhnya. Tadi kita sebut yang kedua adalah sedekah. Macam mana pula sedekah ni? Nama sedekah tu patut duit kita sedekah ni. Macam mana kita sedekah duit curi pula? Jawapannya, perkataan sedekah itu bukanlah bermaksud patutnya sebenarnya perkataan sedekah ni ambil daripada hadis Nabi lah. Yang mana Nabi sebut pada Abu Bakar As-Siddiq, innaha suht fatasaddaq biha. Iaitulah duit pertaruhan tadi itu haram, kotor. Maka hendaklah kamu segera sedekahkannya. Lalu perkataan sedekah tu ambil daripada hadis ni. Dan sedekah itu tidaklah bermaksud orang yang mengambil harta haram kemudian sedekah dapat pahala, tak. Ini adalah dinamakan sedekah yang tak ada pahala. Tak ada pahala dari sudut dia pahala sedekah, tapi dia dapat pahala-pahala taubat. Dia tak ada pahala sedekah. Maka oleh kerana itu, kalau kita curi duit orang, na'udzubillah, kemudian kita sedekahkan sebab tak mampu nak cari dia balik, kita sedekah tu on their behalf. Maka orang yang dicuri duit itu, mangsa tu akan dapat pahala. Jadi ke akhirat dia datang, banyak pula pahala aku ni, sebab apa? Sebab duka selama hari duit kau hilang. Orang ni duduk dia sedekahkan, dia taubat. So dapat pahala, alhamdulillah. Kalau kita tak datang kita, kita sedekah pula Jadi itu yang bagus. Kemudian seterusnya, nak sedekah ke dekat masjid boleh tak? Bagi kat masjid ni, nak bagi masjid, bagi besar sikit. Baik, jadi dalam bab ni para ulama 4 mazhab bersepakat mengenai kewajipan melupuskan harta haram dengan mendermakannya. Tapi mereka ni berbeza pandangan kalau nak beri pada kebajikan awam yang khusus untuk masjid. Yang mana kebanyakan ulama Syafi'i, mereka kata patutnya yang paling baik adalah diberikan kepada pemerintah yang adil, iaitu kepada Baitul Mal. Baitul Mal, pemerintah yang adil ni, dia akan tahu kat mana nak salurkan, sebab kita tak tahu kat mana kedudukan orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan. Pemerintah yang adil ini, ada adil situ pemerintah yang adil ini, dia patut tahu, dia ada database kat mana tempat orang fakir miskin. Maka dengan adanya sumbangan duit itu tadi, dia akan mampu menjalankan tugas baik untuk dalam negara. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Dan kemudian bagaimana pula dengan memberi, begitu juga pandangan Imam Al-Ghazali. Tetapi Imam An-Nawawi kata, kalau pemerintah tidak diyakini, pemerintah tidak diyakini, kata Imam An-Nawawi, boleh dibagi terus pada fakir miskin. Demikian juga pandangan-pandangan beberapa ulama yang lain. Kemudian yang seterusnya, kita sebut tadi, boleh tak beri kat masjid tadi Untuk berikan kepada masjid, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Asy-Syafi'i kata harus digunakan harta yang tidak diketahui pemilik untuk bina masjid dan surau. Tetapi mazhab Hanafi dan juga Maliki tidak membenarkannya, kerana mereka mengambil pandangan yang mengatakan orang Arab jahiliah dulu, harta-harta pelacuran, harta-harta kekotoran, mereka pernah mengatakan, wahai Quraisy, jangan kamu masukkan dalam pembinaannya kecuali daripada hasil kamu yang baik. Jangan kamu masukkan harta daripada pelacuran dan mahr bagi, war riba, harta riba dan juga pelacuran. Maka orang Arab jahiliah pun maknanya tahu untuk tak guna untuk rumah ibadat. Maka sebahagian ulama mengatakan elok kalau nak buat juga buat luar aje, buat pagar-pagar, buat tanda-tanda, buat dia punya lorong dia dan seumpamanya. Wallahu alam. Baik, kemudian boleh tak gunakan harta ini tadi nak sedekah pada fakir miskin? Bagaimana pula kalau fakir miskin tu kita lah yang fakir ni? Bagus ni. Ada orang dia ambil harta haram, dia ambil tu nak taubat ni, tapi akulah yang paling miskin dalam kampung ni. Dia yang paling miskin, boleh tak dia ambil? Dia lah ambil untuk diri dia pula.
Dah kata tadi bagi fakir miskin, tapi sekarang ni fakir miskin tu dia sendiri. Boleh ke? Maka jawapan sebahagian besar ulama, maka hukumnya adalah boleh. Ya, iaitulah kalau dia benar-benar, tapi bukanlah dia miskin sebab dia ada 4 biji kereta maka dia tak mampu bayar, maka miskin lah dia. Itu bukan. Miskin dia ada takrif dia. Iaitulah miskin ni apabila dia perlukan RM10 tapi dia hanya mampu adakan pada satu hari itu RM7 atau RM8 je. Maka maknanya dalam 70% saja keperluan asas yang dia mampu ada, ya. Kalau fakir pula, fakir lagi teruk. Kalau fakir katalah perlukan RM10 satu hari, dia ada RM1, RM2, RM4 ataupun lebih bawah daripada itu. Itu fakir. Tapi ini ingat, dia kena diikat dengan necessity, perkara asasi, makan, pakai, tempat tinggal, ya, dan anak isteri. Itu saja. Tak boleh lebih daripada itu. Maknanya dia fakir tapi dia ada motor 2-3 biji kan. Motor sebiji pun dah kira tak apa nak fakir sangatlah, ya. Wallahu a'lam dekat situ. Baik, kemudian yang keseluruhnya, boleh tak dia nak halalkan haram, harta yang haram ni, dia bawa pergi haji saja, bawa pergi haji. Ya, kalau dia bawa pergi haji, maka disebutkan oleh para ulama yang mana disebutkan daripada hadis-hadis Nabi kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, Allah tak terima kecuali yang baik. Dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi pernah sebut satu hadis yang lain, man jama'a malan min haram thumma tasaddaq bi lam yakun lahu fihi ajr. Siapa yang kumpulkan harta haram kemudian dia bersedekah dengannya untuk diri dia tak ada pahala. Betul, memang dia tak ada pahala, tapi pahala tu akan pergi dekat orang lain. Baik, kemudian sikit lagi sebelum kita buka kepada soalan-soalan, ya. Itulah sebab saya takut saya tak baca kan orang tanya kan sama juga. Ya. Baik, kemudian yang keseluruhan saya rujuk ke dalam buku saya sebenarnya, Ruang Anda dan Islam. Saya dah tuliskan perkara ni, cuma saya ringkaskan, ya. Kemudian yang keseluruhannya, boleh tak kita pergi haji? Maka jawapannya innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, tak terima yang baik, tak terima yang tak baik, tak terima kecuali yang baik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas juga, siapa yang makan riba ni ataupun duit haram ni, la yuqbalu minhu hajjan wala sadaqatan wala silatan, ya, iaitulah tidak diterima baginya hajinya dan juga sedekahnya dan juga bila digunakan untuk menyambung silaturahmi. Baik, yang terakhir, boleh tak kita bersihkan harta haram dengan beri zakat lebih sikit? Beri zakat lebih sikit. Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab zakat ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, zakat ni hanya mesti dikeluarkan pada harta yang halal. Zakat ni harta yang halal, untuk bersihkan lagi harta yang halal. Harta yang haram tidak sah milik. Zakat ni mesti adalah datang daripada harta kita yang sah milik, milkut tam, pemilikan penuh dan juga sah. Adapun harta haram tidak sah milik. Semua harta yang haram dalam pemilikan kita tak sah. Bila kita merebakkan dia, beli makanan tak sah kita makan. Beli komputer tak sah. Jadi sebab tu dia berjangkit-jangkit. Dia virus dalam kehidupan seseorang. Dan sebab itulah dia akhirnya akan boleh merosakkan seseorang punya kehidupan, dan ibadahnya juga akan terkesan dengan cukup teruk sekali. Jadi saya cukup sekadar itu sebagai mukaddimah saya untuk beri peluang kepada sahabat-sahabat pendengar yang rupanya belum buka pun, kepada sudah ramai yang menunggu. Jadi kita cuba menjawab soalan-soalan sekadar termampu. Wallahu alam. InsyaAllah. Dan seperti yang Dr. nyatakan tadi, kita akan buka talian di 0362051500, juga di SMS dan juga Facebook. InsyaAllah mana yang termampu untuk kita jawab, ya Doktor, ya. Dan waktu ini kita ambil pemanggil pertama di talian untuk sama-sama kita raikan rangkaian pendengar kita waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello, Assalamualaikum, saya Sofia daripada Perak. Silakan. Sofia. Ya, silakan. Okay. Sofia. Kalau saya, Ustaz, soalan saya, kalau kata macam ada seseorang tu, dia kerja patutnya pukul 8 sampai pukul 5. Tapi biasanya macam dia pergi lewat sikit lah, sebab dia kerja macam dekat site lah, site office semua macam tu kan. Jadi dia pergi kerja pukul 8.30, ataupun kadang-kadang dia balik, ataupun dia balik awal sikit kan. Tapi bos dia kata memang dia macam saya janji kerja siap. Macam tu. Saya nak tahu hukum gaji yang diterimanya, ataupun perlukah dia macam tiap-tiap kali dapat gaji dia minta halal dekat bos dia, sebab bos dia seorang je lah, dia bukan macam company besar macam tu. Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan dijawab oleh doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita kumpulkan soalan daripada pendengar yang lain. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Siapa tu? Dengarkan di telefonnya, jangan di radio. Siapa di sana? Okey. Saya Fiza daripada Shah Alam. Saya nak bertanyakan satu soalan. Macam ni, dulu saya pernah terlibat dengan satu MLM. Jadi bila
terlibat. Jadi saya punya atas tu dia ada janji kalau kata saya kena jual benda-benda ni. Jadi dia perlukan duit dia supaya saya boleh saya boleh dapat satu pungutan untuk satu tu lah. Jadi dia dahulukan duit dia. Pada masa yang sama, bila saya tak dapat nak jana benda tu, menyebabkan ada barang lah kan. Tapi barang tu saya sampai bila sekarang ni saya dah tak terlibat dengan MLM tu. Jadi saya tak dapat nak bayar duit dia tu. Saya cari orang ni pun tak ada. So macam mana sama ada duit tu macam mana saya kena bagi ke mana? Macam mana saya nak bayar balik duit dia tu. Itu saja soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum Puan Fiza. Alhamdulillah. Kita ambil satu lagi pemanggil mungkin waktu ini untuk sama-sama kita raikan akan pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Hello, saya Zaharudin daripada Salam. Ya, Cik Zaharudin, silakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan dengan MRTA, perbankan dalam untuk pinjaman macam pinjaman perumahan kan. Dan MRTA. So, maksudnya macam adakah ia tidak menganiaya pihak bank kan, macam katakan kalau berlaku kematian hutang tu dikelansai kan. So soalan saya lah. Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan jawab Doktor. Assalamualaikum. Doktor, mungkin kita ambil itu dahulu sebab mungkin kita nak kupas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan yang pertama daripada Sofiah daripada Perak. Kerja 8 hingga 5 petang tapi lewat datang balik awal sebab site ke office, maka majikan tahu apa status gaji. Maka dalam konteks apa yang dipertanyakan tadi, saya kira tidak ada masalah lah. Kerana majikannya seorang, majikannya bosnya dan majikannya adalah pemegang saham syarikat dan dia berhak membuat keputusan dan dia memberikan dia keizinan dengan memberikan syarat bahawa kerjanya itu siap kerja tak apa. Jadi memang betul ada kerja-kerja yang begini. Ya, utamanya pensyarah universiti lah. Pensyarah universiti begitu. Kamu kena jaga periksa, kena jaga buat ngajar, kena consultation hours, kemudian ada research, habis. Kamu nak berada di universiti, kamu nak buat research di rumah, kamu pulang beragama pada waktu-waktunya. Jadi saya kira sebahagian universiti lah, bukan semua. Ada juga universiti yang ada punch card. Tapi kebanyakan pekerja-pekerja biasa dia ada punch card, dia kena berada physically di tempat pejabat, nak keluar tak boleh missing in action dinamakan. Iaitulah tak ada ambil cuti tapi tak ada di pejabat. Maka ketika itu kalau tak ada kerja pun dia kena ada kat pejabat juga. Dia kena duduk standby untuk kerja datang. Ataupun mencari kerja di pejabat. Jadi ketika itu kalau dia tak datang, kalau jenis kerja tu jenis begitu, waktu-waktu adalah yang paling penting, maka ketika itu dia akan ada syubhah dalam gaji dia lah. Ini dia masuk bab syubhah tadi. Tapi kalau kerjanya bukan jenis gini, jenis performance based, siapkan satu kerja di mana-mana pun tidak ada apa-apa masalah, maka ketika itu tidak ada masalah. Bermakna kalau pekerjaan tersebut memang memerlukan masa, ada time frame dia, memang kena patuh pada masa tersebut. Betul. Kena perlu ikut lah. Kena perlu ikut. Betul. Baik, soalan yang kedua daripada Fiza daripada Shah Alam, pernah join MLM, kemudian ada sahabat upline lah ni, punya semangat nak convincekan orang baru untuk masuk, nak rekrut yang baru ni, maka dia pun dahulukan duit dia. Kalau dia dahulukan duit dia, itu bermaksud dia beri hutang lah. Bila dia beri hutang, kemudian ada barang-barang dapat sampai untuk kita jual, kemudian kita disebutkan ni tak mampu jual, dan kemudian nak bayar balik, upline pun dah tak ada. Jadi saya rasa ini jawapan dia, kita kena wajib pulangkan hutang dia. Wajib pulangkan. Nabi SAW sebut kullu syai'in yughfaru li syahid kullu syai'in illa dain. Diampunkan bagi orang yang mati syahid semua dosa dia kecuali hutang. So jadi itu orang mati syahid. Kalau kita tak mati syahid ni, hutang ni kena bayar. So dia kata tak boleh nak jumpa. Senang je, ini kena contact dekat multi level tu punya company. Biasanya dia ada database dia dekat mana orang tu. Jadi kena cari. Kecuali multi level tu dah gulung tikar sebab multi level jenis skim piramid yang menghilangkan diri, itu lain cerita. Kalau dia dah hilangkan multi level yang scam ni pun dah hilang, maka barulah ketika itu disedekahkan pada fakir miskin atau kemaslahatan awam yang kita tak sebut tadi. Sebenarnya kemaslahatan awam juga dibenarkan. Tapi tak ada satu pun sedekah boleh diberikan kepada sesuatu yang boleh dapat benefit pada kita secara individu. Maknanya kita sedekahkan dengan mock check masuk kat surat khabar, tak boleh. Itu kita dapat sesuatu, tak boleh berikan kita gunakan untuk kita bayar income tax, tak boleh.
Tak boleh ataupun kita bayar untuk kita punya kawasan perumahan nak kena bayar setiap bulan, ada dia punya kos dia, kita gunakan duit tu untuk bayar, tak boleh. Dia tak boleh dapat pada kita. Kemudian seterusnya soalan daripada Encik Zahrudin kepada Zahrudin. Zahrudin kuasa 2 berkenaan MRTA iaitulah insurans. Kalau bagi pinjaman konvensional, kena ambil insurans. Kalau biasanya kalau rumah-rumah ni harga dia ratus-ratus ribu maka oleh kerana itu kalau orang yang meminjam tu mati, maka bank ni terkapai-kapai lah, siapa nak tolong bayar. Takkan nak suruh wari-wari bayar, kok wari-wari miskin macam mana. Oleh kerana itu bank ni dia nak mengurangkan risiko duit-duit pendeposit sebab bank ni dia banyak beri duit pada orang, dia ambil pada orang juga. Maka untuk jadikan dia untuk protect dia punya rights, maka kena ambil MRTA bagi konvensional, MRTT bagi apa-apa saja produk perbankan Islam. Maka kalau lah ada klien tu mati, maka takaful dan insurans itulah yang akan settlekan. Maka ketika itu itulah cara mereka melangsaikan hutang-hutang. Baik, habis dah. Dan waktu ini juga kita nak raikan rakan pendengar kita di SMS yang bertanyakan soalan. Kita mulakan daripada Encik Muhammad Ashraf. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Kata kalaulah sesuatu produk itu ada dilabelkan, maknanya expired date. Selalulah ada kan, ada expired date, ada factured date semua tu. Tapi mengikut syarikat pengeluaran itu tanda, maknanya dah expired barang tu. Tapi dia kata ikut tanda bila produk tu dibuat, saya rasa begitu. Bagaimana kalau produk tu dijual juga? Baik, saya kira menjual barangan yang sudah tamat tempoh eloknya adalah terpulang kepada penjual dan pembeli untuk menyemaknya. Kalau dia dah semak, boleh nampak dengan mata benda tu expired tapi masih elok, tak ada kulat-kulat lagi, maka terpulang kepada pembeli untuk membelinya. Tapi pada kaedah yang sebaiknya tidak dibenarkanlah, sebab maknanya kebiasaannya penjual tidak akan mampu untuk monitor satu demi satu. Betul. Dan dia akan mendedahkan pembeli kepada mudarat. Maka la darara wa la dirar dalam Islam, tidak ada boleh membawa mudarat dan membalas kemudaratan. Maka apa saja yang membawa kemudaratan diharamkan dalam Islam. Maka oleh kerana itu tidak boleh. Tetapi kalaulah dia dah semak betul-betul dan dia dah berikan assurance dan benda itu pula bukan jenis tapi ini bahaya sikit lah. Saya tak boleh nak kata okey lah. Sebab benda makan ni, walaupun nampak luar dia okey, dalam dia kita tak tahu secara mikro dia. Kena pakai mikroskop belum tahu ada macam mana. Kalau dah masuk perut orang sakit perut, macam mana nak buat. Lepas tu kau pergi kedai kata, ni tak semesti daripada makanan saya, kau tadi makan tempat lain, jadi dah susah, jadi gaduh gitu. Maka oleh kerana itu eloknya tidak dibenarkan untuk kita meniagakan barang-barang seumpama ini. Dan mungkin juga di Facebook kita ada pertanyaan daripada rakan Facebook kita. Dia kata, bolehkah jelaskan tentang ASB, adakah dia haram? Jika haram, adakah saya perlu keluarkan zakat? Bila dan berapa jumlah yang perlu dikeluarkan? Baik, ASB ni tak ramai orang tanya pasal ASB ni sebenarnya. Kita dah selalu jawab dah. Saya pun penat juga nak menjawab. Sebab apa? Sebab kita dah jawab dah bahawa Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan harus, kemudian Majlis Fatwa Selangor mengatakan tidak harus. Maka kita dah pun beritahu bahawa terpulang kepada kebijaksanaan dan penyelidikan masing-masing. Kalau yakini apa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, maka teruskan. Maka ketika itu dividen itu menjadi harus dan zakat perlu dibayar. Tapi kalau berpegang kepada Majlis Fatwa Selangor, maka dividen itu tidak boleh diambil sepenuhnya dan bila tak berikan kepada sedekah lah, dan bukan zakat. Begitu, sebab dia dah haram. Wallahu alam. Tu ingat, sedekah bukannya dizakatkan. Itu dia. Waktu ini kita ambil lagi pemanggil di talian. Sama-sama kita raikan akan pendengar kita. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Azura dari KL. Puan Azura, silakan. Ustaz, saya nak bertanya. Okey, ada dua pertanyaan lah. Satu, saya ada buat pinjaman amanah ikhtiar Malaysia, di mana dia tetapkan contohnya kita buat pinjaman 3,000, tapi dia ambil kadar keuntungan 1% setiap bulan. Jadi kalau kita pinjam 2 tahun, 12%. Kalau kita pinjam 2 tahun, untuk pembayaran tu kadar dia 24%. Jadi adakah itu riba? Itu satu. Dan lagi satu, ada tuan kedai, dia nak sewakan kedai. Jadi dia kata bayar deposit, dan jika kita sewa kedai tu kurang dari setahun, deposit tu burn. Deposit dia macam 3 bulan lah. Jadi deposit tu burn. Jadi ada penyewa yang dia lagi 3 bulan dia nak stop macam tu, dia dah tak buat pembayaran, dan tuan kedai ni tuntut lah
duit sewa yang dia tak bayar tu. Jadi satu, adakah untuk tuan kedai tu wajar mengenakan syarat begitu, dan adakah untuk penyewa tu dia tak bayar tu dikira hutang? Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil satu saja lagi panggilan untuk sama-sama kita raikan waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya Tazani dari Port Kelang. Encik Tazani, silakan. Ya, saya ada 2-3 soalan, Ustaz. Pertama, Ustaz, saya nak tanya tentang PA, takaful ataupun insurans ni. Sebab di office biasanya kita tidak boleh memilih sama ada nak ambil personal accident, takaful atau insurans. Di tempat saya bekerja tu insurans lah. Jadi macam mana, Ustaz, bila terjadi apa-apa pada saya, amount tu boleh saya ambil tak untuk nak cover mungkin na'udzubillah apa-apa kecederaan yang berlaku atau seumpamanya? Soalan keduanya, minggu lepas ada penanya bertanya tentang invoice yang macam palsu lah, sebab dia nak elakkan income tax macam tu lah. Jadi saya rasa Ustaz tak menjawab soalan tu semalam, jadi saya nak tahu jawapannya lah. Itu sajalah. Allah alam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin jawabkan dahulu 2 soalan ini. Baik, soalan daripada Azura daripada Kuala Lumpur, pinjam dengan satu institusi microcredit sebenarnya ni. Yang 3,000 akan diminta bayar balik setiap bulan 1%, dan adalah dia punya carta dia. Maka untuk mengetahui institusi ini menawarkan pembiayaan ataupun pinjaman yang patuh syariah atau tidak, kita kena tengok dekat website dia ada tak nama penasihat syariah. Kalau tak ada, maka automatically tidak ada apa-apa limitasi bagi syarikat yang disebutkan tadi tu untuk patuh kepada hukum syariah, mematuhi Islamic law ataupun tidak. Maka ketika itu sama ada haram atau syubhat. Maka saya tak boleh nak sebut secara spesifik lah di sini, sebab saya pun tidak ada maklumat lanjut tentang cara dia buat. Cuma yang paling mudah, yang paling cepat untuk orang awam, cek dekat dia, tanya dia, ini patuh syariah punya tak? Patuh syariah. Kalau dia kata, oh ini tak ada patuh syariah ni, tak ada ni, faham lah. Yang itu tak patuh syariah lah tu jawabnya. Dan kemudian sewa kedai, nak sewa kedai katalah setahun, maka kena bayar deposit 3 bulan terlebih dahulu, ya. Kalau kurang daripada setahun, maka 3 bulan tu kira burn. Kalau cukup setahun, 3 bulan tu akan dipulangkan. Maka penyewa ni punya pandai, dia pun pada bulan ke-9 dia tak payah sewa dah. Kemudian supaya deposit tu terpaksa. Maka kalau dia keluar, adakah dia, maka ketika itu saya kira Allah SWT kata, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, patuhilah janji kamu. Lalu inilah dia Nabi pula sebut, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman wa harama halalan. Iaitulah orang Islam dipegang pada syarat-syarat mereka persetujui, kecualilah syarat itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka syarat yang disebutkan oleh penyewa, oleh penanya tadi bertanya berkenaan penyewa dan pemberi sewa ini, saya kira syarat yang neutral. Bila syarat yang neutral, maka dia mesti dipatuhi. Dia dah setuju deposit tu burn kalau dia sewa kurang daripada 1 bulan, maka dia kena patuh. Kalau dia tak patuh, dia kena bayar. Maka kalau dia lari, itu jadi hutang ke atas dia, dan wajiblah dibayar dan diselesaikan. Soalan daripada Encik Syazani daripada Port Kelang, personal accident di tempat kerja tidak ada pilihan, maka majikan dia ambil secara grup biasanya untuk dia punya semua staff supaya dia dapat lebih murah premium untuk contribution yang dia nak bayar kepada insurans ataupun takaful. Maka kalau dia ambil takaful, alhamdulillah. Kalau dia ambil insurans, maka kalau ada apa-apa berlaku accident, adakah kita boleh ambil? Jawapan dia boleh ambil. Sebab ketika itu bukan kita yang bayar, itu adalah syarikat bayar. Maka ketika itu seolah-olah ia menjadi suatu hadiah daripada pihak syarikat. Tetapi syarikat itu sendiri, manajemen dia bertanggungjawab ke atas fatwa yang dikeluarkan oleh insurans adalah tidak patuh syariah, mengandungi judi, maka manajemen menanggung dosa. Tapi anak-anak ataupun anak-anak pekerja-pekerja tidak menanggung dosa, dan mereka boleh ambil duit-duit yang dapat kepada mereka di atas dasar ia adalah suatu ganti rugi ataupun benefit yang majikan tawarkan sebenarnya. Sama juga macam kita, kalau kita bawa kereta accident, orang yang langgar kita tu, dia tak ambil takaful, dia ambil insurans. Kita ambil takaful, so kereta kita tak payah kita claim kat takaful, dia yang kena bayar kan. Betul. Company dia kena bayar, tapi company dia kena insurance, iaitulah yang kita katakan tadi haram. So bagaimana, macam mana kita boleh tak ambil? Boleh.
boleh ambil. Dia yang bertanggungjawab. Kita ambil duit tu sampai kepada kita untuk membaiki kereta secara haram, secara harus, secara halal, iaitulah ganti rugi dia langgar kereta kita. Maka ketika itu tak ada masalah. Baik, kemudian soalan yang saya tertinggal minggu lepas, dah maaf kerana masa tak mengizinkan. Betul. Itu pun dah ambil masa berita sebenarnya minggu lepas, iaitulah invoice palsu. Nama pun palsu. Apa yang nak saya katakan? Takkan nak saya katakan kat radio ni invoice palsu boleh untuk elect income tax, habis saya kena tangkap polis besok. So, jadi takkanlah saya nak kata begitu. Malah pun nama pun palsu. Bila palsu, maka ia adalah tipu. Bila tipu dalam Islam, tak ada benda boleh tipu ni. Apabila pemerintah meletakkan satu undang-undang yang neutral, ini undang neutral ni, income tax ni neutral lah ni, sebab duit income tax tu akan dapat pada negara akan bagi pada apa nama tu, kemaslahatan awam lah. Ya, jadi oleh kerana itu ketika itu maka kita tak boleh nak kata ini menzalimi kita ataupun sebagainya. Jadi ini oleh kerana itu saya kira tidak ada sebab yang kuat untuk kita menipu dalam bab ini. Kecuali lah ada fatwa-fatwa di kalangan orang lain, saya tak pastilah berkenaan dengan walaupun kita tak percaya pemerintah kita boleh elak macam-macam, itu kena tanya oleh lah. Wallahu a'lam. Itu dia jawapan daripada yang bagi doktor. Dan waktu ni kita ada masa lebih kurang 4 minit lagi. Sama ada kita nak ambil lagi panggilan ataupun ambil satu lagi panggilan. Ya, terakhir untuk waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Ya, siapa tu? Saya Mak Syarif dari Johor. Ya, silakan Cik Mak Syarif. Saya nak tanya ni, saya berniaga. Kalau orang tu harganya 200, dia beli cash 200. Kalau awak nak hutang 300, awak nak cash tidak hutang. Jadi dia nak hutang, boleh tak? Saya ambil cari hutang 300 tu. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, soalan Cik Syarif begitu cepat dan pantas dan tepat. Ya, iaitulah kalau nak cash 200, nak hutang 300. Boleh tak boleh? Jawapan dia 4 mazhab kata boleh. Ya, tapi dengan syarat mestilah hutang tu tidak maknanya hutang duit daripada kita. Dia hutang tu cuma dia bayar beransuran. Maka kerana dia bayar ansuran, disebutkan dalam Mughnil Muhtaj oleh Imam Khatib Syarbini dalam mazhab Syafi'i, innal ajala ya'khudhu qistan min ath-thaman, itulah sesungguhnya tangguh itu mengambil sebahagian daripada harga. Jadi itulah, wallahu alam. Dan mungkin sebagai kesimpulan pertemuan kita berkenaan dengan kaedah ataupun cara membersihkan harta yang tak bersih ni, yang haram ni, bagaimana tu? Baik, jadi sekali lagi kita nak maklumkan bahawa harta yang haram ini bukan kita saja reka nama itu, malah ia datang daripada Allah SWT dan juga datang nama kotor itu daripada Nabi SAW. Maka yang haram itu adalah daripada cara pendapatan itu. Maka cara itu terletak pada ikhtiar kita, ya. Tapi walaupun begitu, kita tak naklah kita ni menjadi terlampau keras, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitab Ahkamul Quran. Dia mengatakan, zahaba ba'dul ghulat min arbabil wara'. Ada sebahagian orang pelampau-pelampau yang terlampau warak kononnya dalam bab agama. Dia kata apa? Ila annal mal al-halal idza khalatahu haram hatta la yatamayyaz thumma ukhrija minhu miqdaril haram al-mukhtalat bihi lam yahil wa lam yutib. Dia kata kalaulah harta bercampur halal haram, kemudian kita keluarkan sebahagian nak bersihkan harta kita sedekahkan, masih lagi haram. Dia kata masih lagi halal, tak halal lagi. Oh, ni sebahagian. Li'annahu kerana kemungkinan yang kita keluarkan itu yang tak halal, yang halal, yang tak halal masih ada lagi dalam poket kita. Maka Imam Ibnul Arabi Al-Maliki kata wa huwa ghulun fid din. Ini adalah keekstriman, apa nama tu bahasa Melayu, keterlaluan di dalam beragama, yang mana ia tidak diperlukan dalam agama Islam. Kerana Nabi SAW kata la yushada hadha dina illa ahadun illa ghalaba. Tidak ada siapa yang terlampau keras dalam agama ini kecuali mereka akan tenggelam. Inilah macam orang yang sebutkan bahawa harta duit kertas adalah haram. Ini contohnya yang ekstrim ni. Dia kata duit kertas haram, maka oleh itu kita tak boleh pakai duit kertas. Tapi dia pakai juga setiap hari. Maka itulah dia tenggelam dalam fatwa dia sendiri. Contoh dia kata kita tak boleh pakai duit kertas, maka kita mesti beli dinar. Nak beli dinar memang bagus dinar, tapi dia nak jual pakai duit kertas juga. Maka mana boleh? Bila dia kata haram, maka tak sah milik. Macam mana kamu boleh jual satu benda dengan perkara yang tak sah milik? Nampak tak? Bagaimana dia boleh tenggelam dalam fatwanya yang keras. Maka oleh kerana itu kita beritahu tadi, semua benda-benda yang kita rasa memang manusia pandangannya wasati, pandangan yang pertengahan, yang mengambil kira keadaan semasa dan kemampuan manusia dan dalil-dalil dan nas. Maka oleh kerana itu, itulah yang kita harap kita mampu untuk sedekahkan, dan untuk kita taubat, dan kemudian untuk kita beramal saleh, dan kemudian untuk kita ikhlas semasa mengeluarkan harta-harta tadi. Maka yang paling penting yang saya kira adalah harta-harta riba yang kita terlibat hari ini. Apabila kita beri,
kita beri, kita kena cari jalan untuk berhenti memberi riba itu kepada bank dengan cara buat refinancing dengan perbankan Islam. Kalau kita yang menerima, hendaklah kita cari jalan bagaimana untuk mengeluarkan harta kita daripada fixed deposit ini supaya kita tidak lagi menerima harta-harta yang tidak bersih ini, ya. Kalau kita yang masih menerima dan kita kena cari jalan lah. Kita kena cari jalan dengan segera untuk memberhentikannya, kerana disebutkan oleh Allah SWT, faman waman ada faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Sesiapa yang berterusan kembali terlibat dengan perkara yang haram ini walaupun telah mengetahui kesalahannya, mereka akan faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ini yang kita bimbang ni, sangat bimbang, khususnya dalam bab harta. Itu adalah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-276. Jadi akhir sekali, saya kira disebutkan oleh Nabi SAW semasa Fath Makkah, Nabi kata wa kullu riba fil jahiliyah mawdu'an tahta qadami hataini wa awalu riban adha'a ribal Abbas. Maka semua jenis riba telah pun aku jatuhkan dan aku pijak di bawah tapak kaki aku dua ini, dan pertama-tama riba yang aku putuskan, hilangkan adalah riba yang diamalkan oleh pakcik aku Al-Abbas, iaitu riba jahiliah yang mana lambat bayar kena penalti. Jadi oleh kerana itu kita harap kita dapat mengikuti cara Nabi SAW, bukan hanya dalam solat kita, dalam zikir kita, dalam doa kita, dalam pakaian kita, dalam janggut kita, dalam serban kita, dalam takbir kita, tetapi juga dalam urusan keuangan kita. Dan semoga dengan taubat kita ini dan juga menyedekahkan ini, ia benar-benar masuk dalam kumpulan orang mukmin yang berhijrah. Wallahu alam. InsyaAllah. Dan bersempena dengan akhir tahun ini, kata orang tu, ayo kita sama-sama audit balik semula harta-harta kita, adakah dia masih haram ataupun bagaimana. Kalau masih haram, bersihkanlah sebagaimana cara yang telah ditunjukkan oleh Yang Bahagia Dr. Zaharuddin sebentar tadi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Doktor atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.